Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama lagi dengan Cikgu Has dalam mata pelajaran Kemahiran Asas Vokasional Asas Jahitan. Tajuk kita pada hari ini ialah tajuk 2.3 jenis-jenis kancing. Sebelum cikgu mulakan dengan lebih lanjut, cikgu perkenalkan dulu. Apakah itu kancing? Kita kena kenal dulu apa itu kancing. Kancing ialah satu objek yang digunakan untuk membuka dan menutup belah pada pakaian dan dijahit pada dua lapisan fabrik. Dia mesti ada dua keping untuk menutup belahan. Okay, bahagian pakaian tersebut, belahan pada pakaian, contohnya ialah belahan pada bahagian leher. Bahagian leher ni biasanya kancing lah, butang kan. Kemudian belahan di bahagian dada, pergelangan tangan. Biasa kita ada juga dibelah kan untuk dia letak butang. Dia ada belahan pergelangan tangan dan bahagian pinggang. Kalau pinggang kita letak kancing yang boleh mencantum ataupun menutup belah di bahagian belahan pada zip. Pada bahagian seluar ni ialah zip lah. Cikgu sebut zip dah tadi. Dia belahan, bila kita letak zip kita boleh tutup. Kalau kita tak letak zip, apa yang berlaku? Boleh dapat dibayangkan. Kancing juga digunakan untuk mengekalkan bentuk asal pakaian. Kancing juga dapat dijahit menggunakan jarum tangan ataupun jahit mesin. Jenis-jenis kancing antaranya yang cikgu akan perkenalkan. Yang pertama ialah butang bertangkai. Butang bertangkai dia berbentuk timbul sedikit dan ada lubang untuk kita jahit pada bahagian belahan. Dan yang kedua, butang berlubang dua. Dia ada berlubang dua. Maknanya ada cara menjahit butang berlubang dua. Ada teknik dia yang tersendiri. Nanti cikgu akan ajarkan. Seterusnya, butang berlubang empat. Dia ada 4 lubang. Kita panggil butang berlubang 4. Dan seterusnya butang katup. Butang katup dia ada bahagian soket dan bahagian conet. Jadi kita perlu mengenal pasti bahagian mana yang disebut soket dan bahagian mana yang disebut conet. Bahagian yang ada berbentuk lubang tu kita panggil soket, dan yang dia ada macam tombol tu kita panggil conet. Bila conet dimasukkan ke dalam soket, jadi dia mencantum dua lapisan kain. Seterusnya, butang dan rumah butang bersirat. Ini biasanya kalau butang tadi kita guna butang bertangkai, dan rumah butang bersirat tu biasanya kita guna benang dan ada cara menjahit untuk menghasilkan rumah butang tersebut. Di sini cikgu ada tunjukkan langkah demi langkah macam mana nak jahit rumah butang bersirat. Kita menggunakan benang jahit biasa, menggunakan jarum jahit tangan. Kemudian kita akan masukkan langkah demi langkah untuk menghasilkan satu jahitan yang jalinan antara benang yang kukuh untuk dijadikan rumah butang bersirat. Seterusnya, butang dan rulo. Guna butang bertangkai juga, cuma bezanya dengan rumah butang yang cikgu sebut tadi, rumah butang bersirat tadi,
Dia dibuat daripada kain yang sama warna dengan baju kita tadi. Dia jahit, dia potong berbentuk panjang seperti tali. Lepas tu kita jahit mesin, lepas tu kita terbalikkan dan bentuk tali. Ini ada cikgu tunjukkan contoh macam mana nak jahit rulo tu, rumah macam rumah butang untuk kita jadikan penutup ataupun penyangkut untuk melekatkan butang tu. Dia kena jahit dulu. Macam dalam contoh ni, dia menggunakan jahit tangan. Kalau nak guna jahit mesin pun boleh, lebih cepat dan lebih kukuh. Betul? Dah siap. Biasanya butang dan rumah butang bersirat dan butang dan rulo ni kita guna untuk menutup belahan di bahagian baju kurung yang ada di bahagian leher kita. Seterusnya, nama kancing yang berikutnya ialah zip. Zip ada dua jenis. Satu zip sorok dan satu lagi zip biasa. Yang biasanya kita gunakan zip untuk menutup belahan, biasanya bahagian seluar, bahagian pinggang seluar ataupun bahagian dada. Sekarang fashion baju kebanyakan menggunakan zip. Belahan di bahagian depan tu ditutup dengan zip untuk menutup belahan tersebut. Dan zip sorok lebih kemas lah. Kalau kita guna zip sorok pada baju kita, dia tersembunyi, dia tak nampak zip tu. Kalau kita lihat daripada pandangan hadapan, kita memang nampak macam tak ada belahan. Itu lebih kemas nampaknya. Seterusnya, cangkuk dan mata. Cangkuk dan mata ni dia ada dua bahagian juga. Mata tu bahagian yang penyangkut tu masuk ini kita panggil mata, dan yang berbentuk bengkok tu kita panggil cangkuk lah. Untuk mudah ingat kan. Jadi cangkuk akan masuk dalam bahagian mata dan dia berbentuk untuk mengancing atau menutup belahan yang terdapat pada bahagian pakaian. Seterusnya, cangkuk dan palang. Cangkuk dan palang lebih kurang dengan cangkuk dan mata tadi. Cuma bentuk dia lebih lebar berbanding cangkuk dan mata tadi. Fungsi pun sama. Biasanya kita letak di bahagian pinggang untuk menutup belahan di bahagian pinggang dan untuk melaraskan atau menyesuaikan bentuk pinggang tadi sesuai dengan ukuran pinggang kita. Terusnya, gancu adalah sejenis kancing. Biasanya diletakkan di bahagian pinggang lah kalau gancu ni, untuk melaraskan bentuk pinggang. Biasanya kita gunakan pada jenis pakaian seperti gaun ataupun baju kanak-kanak. Dia letak macam sebagai untuk mencantikkan bentuk pakaian ataupun untuk melaraskan saiz sesuai dengan pemakai. Seterusnya velcro. Velcro ni dia berbentuk macam pelekat. Biasanya kita dapat lihat di kasut. Kasut kan, kasut sekolah dia guna pelekat macam tu untuk memudahkan pelajar-pelajar sekolah lah, tak perlu mengikat tali kasut. Tapi velcro dalam membuat untuk mencantumkan ataupun menutup belah, biasanya kita guna di mana ya? Velcro ni kebanyakannya untuk mencantum belahan di bahagian mana? Contohnya di topi kan, ada guna velcro untuk melaraskan saiz kepala kita lah. Dia letak velcro sebab tak sesuai letak butang ataupun zip di bahagian topi. Jadi lebih sesuai kita guna velcro sebagai pelaras ataupun menyesuaikan bentuk berbentuk si pemakai lah, bentuk kepala si pemakai. Seterusnya, fungsi kancing. Kenapa kita perlu guna kancing ni? Apa tujuan atau apa fungsi kancing yang kita letak pada pakaian kita? Tujuan kancing
macam cikgu dah sebut tadi, kancing digunakan untuk membuka dan menutup belah pada pakaian. Contoh kalau zip kan, kita nak pakai, kita tutup. Bila kita nak buka baju, kita kena buka dulu zip tersebut untuk membuka pakaian. Kalau tidak, tak keluarlah daripada kepala kita kan. Sebab belah ni dia bertujuan untuk memudahkan kita menanggal dan memakai pakaian. Dan yang kedua, bahagian pakaian tersebut yang cikgu sebut dah tadi, belahan pada pakaian tadi, di mana? Cuba sebut semula. Belahan yang terdapat pada pakaian yang kita perlu letak kancing ialah pada bahagian apa? Leher. Seperti baju kurung kan, dia ada belahan di bahagian hadapan. Kemudian bahagian dada, biasanya macam jubah, blouse. Kebanyakan fashion menggunakan zip untuk berfungsi sebagai menutup belahan di bahagian dada. Lagi di pergelangan tangan, biasanya kita yang ada guna kita panggil apa ya, yang di pergelangan tangan tu dia letak butang, dia belah. Kalau di Kelantan dia sebut tangan cekrek, dia ada butang kan, dia belah, dia letak butang, sama ada butang katup ataupun butang bertangkai. Dia letak lubang butang untuk melaraskan saiz tangan masing-masing. Selain daripada dua fungsi yang cikgu dah sebut tadi, fungsi kancing yang lain ialah sebagai hiasan pada pakaian. Contohnya, butang biasanya dia bukan untuk menutup belah, tapi dia hanya dijahit sebagai hiasan. Contohnya pada gambar, cuba lihat gambar blazer kan, di bahagian tangan tu diletak butang hanya sebagai hiasan, sebab di situ tidak pun terdapat belahan, tapi hanya untuk mencantikkan lagi blazer tersebut. Cuba lihat gambar yang kedua. Topi yang dipakai oleh wanita tersebut diletakkan kancing. Adakah di situ terdapat belahan? Tidak, bukan? Tidak terdapat belahan, tetapi diletakkan kancing hanya sebagai hiasan bagi mencantikkan topi. Cuba lihat, bila disusun di atas topi tersebut, nampak cantik. Wanita kan dia suka sesuatu yang indah dan cantik. Jadi sesuailah topi untuk wanita. Kalau untuk lelaki, sesuaikah kita letak butang begini? Mungkin tidak sesuai kan, nanti nampak macam kan, tak sesuai. Jadi baju gambar yang berikutnya, baju kanak-kanak dihiaskan dengan butang yang berwarna-warni sebagai hiasan, sebab di bahagian dada baju baby ni tak ada pun terdapat belahan, sekadar sebagai hiasan sahaja. Jadi ada 3 lah fungsi kancing. Yang pertama, menutup belahan. Yang kedua tadi, untuk melaraskan kan saiz, guna velcro dari butang untuk melaraskan, mudah untuk menyesuaikan dengan bentuk si pemakai. Dan yang ketiga, sebagai hiasan. Cikgu rasa hanya setakat itu dulu untuk tajuk jenis-jenis kancing, dan kita akan jumpa lagi untuk tajuk-tajuk berikutnya pada video yang akan datang. Oleh itu, cikgu harap anak-anak murid cikgu dapat apa yang cikgu ajar untuk hari ini, iaitu jenis-jenis kancing. Awak kena tahu nama kancing, nama jenis-jenis kancing tersebut, serta apakah fungsi kancing. Itu saja. Kita jumpa lagi di lain masa. Akhir kata, ila liqa, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye bye.